Allahumma sholli ala sayyidina Rabbi asir wa la tu'asir. Alhamdulillah, alladzi kita mulakan kitab baru. Saya cuma dapat 2 kitab. Milik saya wakafkan. Mereka yang ingin wakaf boleh tolong beli di pasar Jawa. Sekitar harga RM10, memberi manfaat jariah saham untuk kubur kita. Sekiranya saya masih mengajar di Mesir Bandar di Raja, saya boleh belikan. Sementara ini untuk dapat barokah 2 kitab. Menjadi kebiasaan untuk ada kita mengaji, marilah kita sajikan Fatihah khusus buat kedua bapa kita, guru-guru kita. Seterusnya guru utama saya yaitu Tuan Guru Haji Asyik Pondok Pasir Dumbo, Tuan Guru Manzudi Pondok Lanai, dan seterusnya. Habib Salim Asatiri dari Yaman Selatan. Muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab salah satu daripada Imam Nawawi ini bernama Bustanul Arifin. Mengandungi lebih kurang 30 hadis. Seterusnya membahaskan tentang karomah, mukjizat, sihir, dan contoh-contoh orang-orang yang Allah beri karomah, khususnya di Khawlan zaman utara. Saya sempat menetap sekejap di Khawlan ketika berada di Mesir Yaman. Kitab ini dinamakan Bustanul Arifin. Apabila tengok, maknanya bimbingan ke arah mengenali Allah. Apa tujuan kita mengenali Allah? Supaya kita dapat melupakan diri kita ni siapa. Selama mana kita tak dapat melupakan diri kita, bermakna kita tak dapat mengenali Allah dan tidak akan dapat membuka berapa banyak hijab. Hijab ni tabir. Kita nak buka tabir-tabir di situ, syaratnya kena kenal diri kita. Ini yang disebut taman, Bustan ni taman.
Taman bagi orang-orang arif. Bila berjaya kita mengenali diri, barulah boleh masuk ke taman-taman orang arif. Orang arif ini maknanya orang yang kenal Allah. Bila mana kita ni pun diri kita tak kenal. Maknanya kenal diri kita. Maksudnya di situ kena belajar tasawuf. Kena kenal diri kita. Kenal diri kita ni tiga sifat yang ada pada diri kita. Pertama, kita ni lemah. Yang kedua kurang. Yang ketiga kita ni fakir. Kaya macam mana sekalipun dia tetap fakir. Mana fakir dia mesti berkehendak. Maksudnya berkehendak. Berkehendak kepada siapa? Berkehendak kepada Allah. Sekiranya dia susah, sekiranya dia sakit, sekiranya dia kurang duit, tak ada 1 juta, kurang juga. Itu bermana dia kurang? Bermana kurang dia minta kepada siapa? Minta kepada rakyat. Betul? Sebab kurang 1 uli. Aduh, Masya Allah. Dia boleh jadi pemimpin? Tak boleh. Kurang. Manusia dia kurang. Tapi ini sebab tak sedar. Bila mana dia tak sedar, dia tak kenal diri dia. Bila tak kenal diri dia, dia kenal Allah. Maksudnya ini kita sembahyang. Kita kenal sembahyang kita ini, Masya Allah, sempurna. Masya Allah. Masya Allah kita, Masya Allah, tengok ustaz mengajar, mengaji, nak tengok ustaz. Bagaimana tengok saya ada kurang, banyak kekurangan. Habis yang tengok tak ada kurang masuk. Masalah itu yang jatuhkan satu sama lain. Berapa kita rasa sempurna. Bila kita rasa sempurna, akhirnya ustaz yang kaya, lawan fakir kaya kan? Kemudian lawan daripada kurang, sempurna. Lawan daripada lemah, kuat. Ustaz tu kuat, sempurna, perfect. Ada tak ustaz yang macam itu? Ada lah. Masya Allah, ya. Itu. Permana kita ni sempurna. Kita tengok ustaz, cari ustaz yang terbaik. Ada juga. Ada juga. Kita tengok Imam Nawawi ni, sebab dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia sentiasa merasakan kekurangan. Sebab itu dia kenal Allah. Kan itu tujuan. Kita mengaji, kita ilmu. Untuk merasakan diri kita ni lemah. Siapa yang kuat? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang sempurna, tak ada kekurangan masuk? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kaya? Bukan makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada itu kita nak kaya, nak sempurna, nak kuat. Kita sakit, kita nak sihat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita akan jadi orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang kita pun tak sempurna, ibadat kita lebihlah banyak kurang, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sembahyang kita diterima, ibadat kita ni yang banyak kurang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya, kami berada dalam majlis itu. Siapa dia? Katakan Al-Imam. Al-Imam dalam istilah Islam. Salah satu syaratnya dia mesti mengetahui kalau ilmu Islam itu ada 70 ilmu, maka dia mesti mengetahui 70 ilmu Islam barulah dapat gelar imam. Imam solat tu pun kena tahu itu selok-belok tentang sembahyang. Antaranya sembahyang yang mesti sembahyang jenazah. Belok diuruskan jenazah. Kalau tak tahu, dia tak boleh jadi imam lah. Ada dalam Mesir tu jadi imam jenazah kaji. Ada ya. Ada. Seharian tak ada mayat, ada luar rumah lah. Ada. Dia merangkumi semua kan. Imam tadi merangkumi semua. Jenazah, sembahyang, itu dapatlah dalam tepi. Ada pula imam jenazah, ada ya. Mana ada? Ini imam. Muhyiddin ini digelar sebagai orang yang menghidupkan agama.
Tapi tengok sifat tawaduknya. Imam Nawawi semasa hidupnya dia tak mau. Dia panggil sebagai Muhyiddin. Tapi dapat gelaran Muhyiddin ini selepas Imam Nawawi meninggal dunia barulah. Aduh, betapa hebatnya sifat tawaduk. Padahal beliau lah yang paling layak mendapat gelaran Muhyiddin. Yaitu Abu Zakaria. Tak semestinya orang Arab, kalau tak ada anak sekalipun, tak semestinya dapat gelaran Abu, Bapak Zakaria. Sebab apa? Macam mana dia boleh dapat gelaran Abu Zakaria? Mungkin daripada datuknya. Sebab Imam Nawawi ini tak ada anak. Dia lahir pada awal nisfu atau pertengahan riwayat awal Muharram, sekira-kira 24 jam dia meninggal. Usianya 45 tahun. Oleh kerana sangat asyiknya tenggelam dengan ilmu, maka tak terfikir untuk bernikah. 45, ada riwayat 48 tahun dia meninggal dunia. Sejak usia 10 tahun, ibunya seorang yang soleh, bapaknya orang yang zuhud, sekadar hidup dengan apa yang ada, tukang menulis spot untuk menyara anaknya dengan didikan Islam. Sekira-kira 8 tahun ini tak bermain dengan kawan-kawannya. Dia tak suka. Sehingga dia menjadi pelajar yang dibimbing oleh guru-gurunya, tak ada istilah nak main. Kalau nak main pun misi masa lapang, lidahnya ni terkumat sambil melihat kawannya. Sehingga satu hari seorang ulama, Syekh Yusuf, lalu dia melihat seorang budak tak main bersama dengan kawan-kawannya. Lalu dia mendekati, dia tanya kau nak siapa. Sambil mendengar lidahnya ini tadi mengucapkan sesuatu. Dia dengar rupa-rupanya dia sedang menghafaz Al-Quran. Dengan riwayat umur 10 tahun dah hafaz Al-Quran. Lalu dia menjumpai dia, bapaknya di mana budak ini belajar. Dia minta izin supaya belajar dengan aku. Dia bawa ke Damsyik. Masya Allah. Ini sekiranya 10 tahun, bapaknya membawa Imam Nawawi madrasah menghafaz Quran dengan teman-temannya satu hari. Ini dari dia. Umur 30 tahun sudah berjaya menulis 35 kitab dan menjadi guru di salah satu Darul Hadis, mendapat gelaran Al-Faqih. Walau bergaji besar, tapi Masya Allah, gaji 1 dinar, 1 dirham pun tak ada. Rupa-rupanya dikumpul gaji tiap bulan itu untuk bantu pelajar-pelajar di madrasah, kemudian untuk bantu perbaiki mana-mana madrasah yang dindingnya kurang, bukunya rosak dan sebagainya. Sehinggalah dia meninggalkan madrasah ini. Masya Allah. Ada jumpa hari ini. Yang ada hari ini beza pada masa di sini. Saya bagi satu contoh, anak saya ini 3 orang lelaki. Suatu di Yaman Utara tak jumpa orang. Antaranya madrasah Hafiz As-Saqaf. Kesungguhan guru-guru di sana mendidik pelajar-pelajar di sana itu ramai juga. Kira-kira umur 10 tahun, 7 tahun dah hafal Quran, dah hafaz Quran. Berapa yuran dia sebulan?
Sekira-kira duit kita ni RM3. 3 kali pelajaran yang lewat masuk pintu gerbang madrasah Mersabah, Masya Allah, tak boleh masuk. Tak boleh masuk, dibawa budak tu dicari bapak dia. Minta maaf pakcik, anak pakcik ni dah 3 kali lewat masuk. Maka di sini kami tak boleh. Sebab apa? Dulu pakcik dah tulis syarat-syaratnya. Bermana anak pakcik kami tak mampu nak didik, pakcik cari madrasah lain. Nah, sampai tahap begitu, RM3. Kemudian guru tersebut 10 orang. Ada contohlah 5 orang, 50 orang pelajar. RM3 dari 50 cukup untuk tampung 10 orang pelajar. Kemudian kesungguhan dia, Masya Allah, setahun. Ya, yang tak tahu baca Al-Quran, boleh baca Al-Quran, boleh khotam. Sebagian anak saya ini hampir mampu. Setahun dari situ boleh hafaz Quran. Rupa-rupa RM3 itu bukan diambil. Dia buat ihtifal. Tahu ihtifal? Ihtifal ni perayaan apa? Perayaan sambut pelajar-pelajar yang cemerlang waktu kepada Allah, maka sambutan tahunan. Sewa. Sewa ke mana? Sewa tempat untuk berenang pelajar-pelajar. Maka sewa kat situ. Makanan apa yang dapat dia tersebut. Kan kita ni beza 1 bulan 400, 300. Ya, aduh, tengok pelajar boleh jadi hafiz Quran dan sebagainya. Kita tengok contoh beza. Beza. Ini tengok Imam Nawawi. Ya, aduh, ini contoh-contoh ulama-ulama dulu. Mereka usaha ikuti. Termasuklah tengok nak jadi ahli pejuang Islam Mujahidin di Palestin, nak jadi tentera Al-Qassam, nak dapatkan orang-orang Palestin. Orang-orang Palestin ni antara wanita Arab number 1 yang tercantik. Masya Allah. Maka situ dia tanya dulu, duduk 6 bulan kat situ, berapa hadis hafal? Berapa hadis hafal? Masya Allah. Hari-hari tentera Al-Qassam sana bukan semestinya latih bukan senapang. Begitu pada senapang matang, senapang pun susah. Dia hafal sekurang-kurangnya 40 hadis Imam Nawawi. Kita belajar hadis Imam Nawawi, kita pun tak nak pegang. Berapa apa? Saya 39 tahun ngaji dekat hari. Pagi-pagi kena hafal Quran. 39 tahun kena hafal kitab ni. Ya, kita hadis yang banyak-banyak lah, tak mampu lah. Masya Allah, minta kelonggaran. Kelonggaran apa? Kelonggaran tak hafal. Sampai hadis yang ke-35 aja. Satu surrender. Tu. 40. Masya Allah ni. Kemudian yang pertama, mesti setiap malam habis 1 juzuk Al-Quran. Ini tu salah satu kemestian. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan kepada mereka, bukan zahirnya menang lawan tentera Israel, menang apa? Menang di surga nanti sakit. Sebab itu mereka gembira, anak cucunya semua dilantik dari surga. Sebab itu tengok, walaupun mereka susah, tapi mereka tak mencuri, tak mencuri. Walaupun 19 tahun lagi sudah jadi ulama. Tapi kalau sini itu yang disebut, mana nama dia ni? Yahya. Nawawi ini nama sebenarnya Yahya bin Syaraf bin Murad bin Husain bin Hasan bin Muhammad. Kenapa digelar Imam Nawawi? Nawawi ini nama tepat. Dia lahir di Nawawi, meninggal dunia pada tahun 676. Dia lahir lebih awal daripada Imam Syuuti. Imam Syuuti lahir pada tahun 800 Hijrah. Imam Nawawi meninggal
dunia 676. Tengok ada yang pegang kitab, ada kapal masjid Imam Nawawi rahimahullah, sebuah masjid yang besar. Ini ada di mana tempat kelahiran Imam Nawawi, namanya Nawa di Syria, Hawran, kota Damsyik. Masjid ini diberi nama dengan Masjid Imam Nawawi, kerana ianya penampilan dengan kubur Imam Nawawi. Seterusnya ini Darul Hadis Al-Asrafiyah, Darul Hadis yang dimuliakan di kota Damsyik, Syria, sebuah madrasah. Diasaskan oleh gurunya atau raja bernama Ashraf Al-Ayyubi pada tahun 630. Imam Nawawi wafat 676, bermakna selama 30 tahun dia mengajar dekat madrasah ini. Lepas Imam Nawawi belajar, seterusnya dia jadi guru dan mengajar sehingga ke akhir hayat. Dan alhamdulillah di madrasah ini dia berjaya mengajar mengarah kitab ni Bustanul Arif diselesaikan di madrasah ini pada hari Isnin 6 Rabiul Akhir bersamaan dengan 27 Ogos 1995 pada jam 10 pagi. Itu barokah ulama ada mengisi masa-masa lapang. Imam Nawawi ini cara tenggelam dengan ilmu sehingga lupa. Pertama tadi lupa nikah, yang kedua lupa tidur, tidak langsung ingat untuk merehatkan lambung, meluruskan tulang-tulang belakang, bagaikan dia tak tidur. Sebab itu ada beberapa kitab, karangan dia ini hampir 50 karangan. 5 kitab ni kitab yang terbesar. Salah satunya Muhadzab. Muhadzab ni dia nak sarah lagi tak sempat dapat separuh. Kitab Tanbih lebih kurang 4 jilid. Kalau ditarik itu mengaji sebagai santai lah, bukan dijadikan sebagai kitab tetap. Dia bersyarah, dia kontak di situ bukan habiskan, masuk dalam kepala kapal, 3 kali masuk dalam kepala. Hebatan Imam Nawawi. Ini masuk bermakna kita Imam Nawawi ini kita ngaji, mudah-mudahan dapat barokah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, tuba lisah 3 kali, tuba lisah. Beruntunglah anak lisah. Lisah ini hari ini sebab dipecahkan oleh British, asalnya 4 terbergabung, Lebanon, Palestin, Syria dan sebagainya, Jordan 4. Hari ini pecah. Sebab itu kapal ini masih lagi banyak kalau ada. Ya, hadis tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh Islam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ ada mujahidin, di sekeliling Masjidil Aqsa. Kalau sahabat pun bertanya, siapakah mujahidin tersebut? Mujahidin yang ada seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, seperti mana yang kita lihat hari ini.
Asma, Hamas, Al-Qasam, Hizbullah, Ikhwanul Muslimin, PLO dah tak ada lah, mujahidin yang ada. Mereka tetap akan sentiasa ada. Seterusnya kita tengok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kubur. Kalau ada waktu aman, habis sebagai pelajar-pelajar dulu banyak pergi ke Syria kerana ulama-ulama di situ ramai, ulama-ulama besar. Lagi pula para sahabat beratus-ratus orang, ada 700 para sahabat yang sakit di Syria. Dalam kitab ayatnya berbunyi, ya ayuhan nafsul mutmainnah ini ila rabbika rabbika martiyah paduli fi qalbi paduli jamati. Kita nak jumpa Allah pun kita kena bersihkan hati kita ni daripada sifat sombong, bohong, bakhil, penekut, cintakan dunia lagi. Bila dapat bersihkan barulah wahai nafsu yang bersih, maka jadilah tenang, kembali kepada Tuhan kau dengan keadaan diredoi, maka jadilah Allah Subhanahu Wa Taala redha. Redha kat sini boleh masuk, maka Allah Subhanahu Wa Taala akui kaulah hamba-Ku. Bila Allah Subhanahu Wa Taala akui dia ni hamba-Ku, hati dah bersih, pada huri dan hati, maka bolehlah masuk dalam syurga Aku. Mana syarat? Maka di situ dapatlah kita masuk dalam syurga. Syaratnya kita nak bersihkan diri kita ni, barulah dapat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Maka di situ disambut welcome sawadika. Maka jawabannya kepada siapa yang sambut? Kubur, alam barzakh sambut. Kalau misalnya dirangkul sekalipun bumi, Rasulullah kata seperti seorang ibu yang rindu anaknya lama tak boleh. Arwah mak saya dah tak payah pergi lagi lah Ustaz Majid, lebih-lebih lagi sana dah perang. Sudah 3 tahun bagaimana mak saya rangkul. Kuat macam mana sekalipun, Masya Allah. Sedar tak? Sedar tak? Mak, isteri tak boleh cerita. 3 kali isteri 3 tahun. Dia balik macam mana? Macam mana rangkul dia? Macam mesti tak? Sakit tak? Sakit tak? Sakit! Oh, rindu! Itu tak apa masalah. Mak, isteri pun Masya Allah ni. Macam mana? Nangis tak? Sambung. Kemudian dibuka, Masya Allah, kita tengok taman-taman surga. Mampu kita dilepaskan, boleh kubur. Sebaliknya hati yang tak bersih, kalau orang kafir, kubur alam barzakh tak ada. Nak sambut sawadika, welcome to Malaysia, tak ada. Terus dirangkul juga, sehingga kan tulang-tulang belikat kita ni patah. Sebab tu waktu di lambung, di punggung aku ni kau sombong, bongkar, tak mau dengar nasihat-nasihat orang-orang alim, kau pergi, kau lari, kau zalim, macam-macam lagi lah, kau buat nasihat. Lalu dilepaskan kat situ, papan dan bumi datang menghibur, ular dan kala datang menggigit. Bisa-bisa ular tadi
bisa-bisa tersebut keluar daripada kubur tadi, maka tanaman-tanaman semua mati. Pada itu tanam daun kesong ke, daun ketong ke, daun apa semua mati. Tak adalah manusia subhanallah. Nak fikir tanam padi ke apa, kita payah fikirlah padi beras ke, beras mahal ke, beras murah ke, tak ada. Sebab apa? Bisa ular tadi, siapa kita nak hadapi? Ular dan kalau datang menggigit, Masya Allah. Kemudian Masya Allah, kemudian kita dilihatkan pula kufra tu tempat kita ini tarik-tarik lebah-lebah daripada api. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat kat sini. Kalau misalnya kita ni syariah apa, bolehlah tengok kubur di jarak kubur-kubur. Ini wahabi tak wahabi. Tidak pun kubur bapak-bapak kita. Seterusnya kita masuk kata pengantar, kata jemaah. Ini sifat orang alim. Menjaga kebaikan, mencegah kemungkaran. Dari kasaran. Suatu syariah Desa Yesus bakal diserang oleh tentera Tartar. Maka ketika itu saya tengoklah raja siapa mengarahkan ulama-ulama, ulama-ulama pengaku raja. Undang-undang kita yang bikin untuk meminta kepada rakyat negeri tersebut keluarkan berzakat, sumbangan buat menampung negara kepada tentera-tentera untuk melawan tentera Tatar.
sambung sedikit lagi tentang kehebatan Imam Nawawi. Suatu Raja Malik Baris, penguasa Mesir, berjaya menghalau tentera-tentera Tartar. Sebelum itu dia mengarahkan ulama-ulama supaya meminta bantuan kepada rakyat, kecuali Imam Nawawi menulis surat lalu dihadapkan. Kenapa beliau seorang saja yang tidak mahu bersama sebaris dengan ulama-ulama lain? Lalu beliau berkata, tidak sedarkah tuanku merupakan anak angkat daripada raja sultan terdahulu diangkat, walhal tuanku dulu adalah seorang hamba. Dan kerana tuanku tidak memiliki anak, maka tuanku lah yang diangkat jadi sultan hari ini. Sekiranya tuanku dah ambil semua harta-harta milik dayang-dayang, dayang-dayang yang ada dayang ni banyak, pelaran-pelaran daripada kerajaan Brunei. Bagaimana dayang Kuintan, penyanyi tahun 70-an kan, 90-an, masuk 2000 masih kerja lagi dayang apa? Dayang Nur Faizah. Contoh satu dayang-dayang. Kemudian tuanku tidak tengokkah pemaisuri tuanku dengan intan-intan berlian di kalung, di kaki, macam-macam. Kalung-kalung tersebut beli kat mana? Bag-bag mahal, beli dekat Australia, ada macam-macam lagi. Bag-bag tuanku milik pemaisuri ada tak payah? Ada? Tak ada. Sekiranya tidak mencukupi semua itu, tuanku dah ambil semua harta-harta ini, termasuk harta-harta milik daripada tuanku. Dekat Switzerland pun ada tuanku letak harta-harta luar negeri, harta-harta dalam negeri, luar negeri lagi banyak. Kalau tidak cukup, maka baru aku izinkan untuk ambil duit rakyat. Maka tuanku dengar, kata-kata kita tak ada, dihalau, dipecat jawatan sebagai ulama. Tak kisah Imam Nawawi pulang. Itu yang dia baca, habiskan kehidupan dia dan sakit, lalu meninggal. Tadi kubur dia di bawah. Sepanjang dia ini menuntut ilmu sehingga dia menjadi ulama, tak pernah makan walaupun sebiji apple. Diberi pernah lagi makan. Sebab apa? Kerana penanam pokok-pokok buah-buahan. Durian tak ada lah. Mana dia durian di samping tepi jalan. Tempat kita ni pun tak ada tanam durian tepi jalan. Dia halau goyang-goyang kita ada lah. Dia halau ada tanam jalan dah. Kita tanam pokok ni. Sebab apa? Kerana mereka tanam pokok buah-buahan di reserve kerajaan. Hari ini kita tengok susah tak susahnya rakyat nak cari sesuatu makanan, tak fikir langsung. Akhirnya mereka peniaga menjaga kawasan di reserve kerajaan. Perniagaan sah, tapi subahan. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya nanti kita jumpa lagi lah pada pengantar. Kemudian kat sini masih mukadimah banyak. Di situ menceritakan tentang syair-syair daripada ulama-ulama untuk bekalan kita di hari akhirat sebelum kita jumpa di situ. Yang baik daripada Allah, mudah-mudahan ada manfaat. Dan kurang itu daripada saya sampai nanti. Rabbana wajina naskura nikmatika lati anata muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nafsu bil bid'ah wa la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah.